إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, Assalamualaikum semua, apa khabar? Hari ni saya tunggu sampai 15 minit. Okey, patutnya memang kita buat pukul 2 sebab last time kita ada solat Jumaat. Sekarang ni dah tak ada solat Jumaat kan, kita dah solat kat rumah je. So yang saya buat pukul 2 balik. Okey, yuk pergi solat Jumaat ke? Tak. So kita start pukul 2 lah. Kalau hari Jumaat tu kita pergi solat Jumaat, okay, mungkin kita boleh ni lah, sebab kita kalau boleh tu nak habis 45 tu dah settle kan. Okay. Sekarang ni dah record belum? Saya tengok dulu. Okay, ni okay, recording. Okay, alright. So sekarang ni ada berapa orang? Baru 7 orang. 6 orang baru masuk. Mana yang lain? Solat Jumaat lama ni. Dah 2 suku.
Okey, baru 8 orang. Oops, silap. Okey, dah berapa orang dah? 8 orang je. Kelas ni ada 13 kan? Tak ada orang menjawab pun. Tak dengar ke? Testing. Doktor 13 orang. Kena jawablah dalam kelas. Adab dengan guru. Kita kena jawab bila dia tanya. Kalau tak ditanya jangan jawab. Itu adabnya. Okey. Boleh. Boleh ke? Boleh doktor. Boleh doktor. Kita kena beradab ke dalam belajar tu. Kalau saya minta jawab, jawab. Kalau saya minta jangan jawab, tak payah jawab. Senang je. Alright, okay. Jadi 5 orang ni tak datang ni kenapa ni? Okay, hari ni kita akan belajar portfolio management. Saya dah minta you all tengok video kan? Okay, tu you punya kerja lah untuk tengok video tu. Okay, tengok video tu ada sebabnya saya suruh tengok video tu sebab saya nak you faham apa yang saya cerita, nanti you boleh faham. Okay, kalau you tak tengok, tak ada usaha, memang kita tak faham lah. Macam mana kita nak berjaya kalau kita tak faham, tak ada ilmu. Okay, sebab tu bila saya minta tu tengok je lah. Okay, alright. So untuk portfolio management ni, okay, teori-teori yang utama dalam portfolio management, okay, yang saya nak cerita sekarang ni ialah modern portfolio theory, MPT. Okay, modern portfolio theory, iaitu portfolio teori portfolio modern. Tapi dia taklah moden sangat, tahun 52 start Okay, so dah dekat 50 tahun dah, 60 tahun dah. Okay, dah dekat 70 tahun lah. Okay, 70 tahun. So dia tak adalah apa moden sangat, cuma sebab dia telah di propori dengan nama modern portfolio theory, okay, yang Markowitz ni lah, Markowitz nama dia. Okay, Markowitz ni yang membuat pasal modern portfolio theory ni. Okay, dia punya variable ada 2 je, iaitu return dengan risk. Okay, dia tengok macam mana kita nak buat satu portfolio. Okay, portfolio tu tahu tak apa dia portfolio? Portfolio tu tahu tak apa dia? Tahu tak portfolio? Portfolio tu macam catatan buy and sell. Situ. Buy and sell maksudnya? Maksudnya portfolio tu duit, maksudnya history kita, history maksudnya. Kurang tepat tu, kurang tepat. Cuba lagi. Apakah yang dimasukkan portfolio? Saya tak lupa nak tanya kelas sebelum ni sebab bila saya tanya, saya ingatkan semua faham.
Okay, apa yang dia masukkan tentang portfolio ni? Kita punya investment. Okay, kita punya investment tapi kena macam mana? Dia macam collection doktor. Macam Dia macam ada banyak. Okay, ada banyak. Contoh Contoh, okay. Sekarang ni saya tanya you all. You punya investment dekat apa? You invest kat mana? You invest kat mana? dekat share doktor. You ada invest kat share? Okay. Sekarang tak ada lah hari tu. Okay. Tak adalah, yang mana you invest sekarang? You invest kat mana? You should beritahu saya. Apa yang you sekarang ni, adakah seorang dah bermula menjadi seorang investor? Maksud doktor invest dekat bursa saham ke invest ASB ke? Apa ke ASB ke apa ke? ASB ada. Okay, ada yang invest dekat ASB. So you ada ASB. Lagi? Tabung haji doktor. Okay, saya letaklah tabung haji. Okay, lagi? Unit trust doktor. Okay, ada yang invest kat unit trust. Okay, unit trust dengan ASB tu lebih kurang sama. Okay, lagi? Contoh, okay, kalau tak ada contoh, apa contoh lain? Sukuk. Okay, ada yang menginvest dalam sukuk, sukuk prihatin ke kan? Okay, lagi? Ada yang simpan bank, dalam bank tunai, betul tak? Okay. Betul. Okay, lagi? Ada yang beli emas kan? Kalau rumah doktor? Rumah. Orang rumah ke rumah? Dua-dua doktor. Okay, property dah lain-lain. Okay, dah macam-macam lagi lah. Okay, ada macam-macam lagi. Orang rumah pun, kalau you cakap orang rumah tu pun investment, memang investment jugalah, investment akhirat. Kan? Okay, so ini adalah, kalau you hanya ada satu je, itu bukan portfolio. Itu pelaburan you satu je. Tapi kalau you ada banyak, you ada invest kat macam-macam ni, itu dia panggil portfolio. Okay, ini faham ke tak? Okay. Saham pun ada juga ni patutnya. Okay, mana saham? Okay, saham saya letak dekat sini lah sekali dengan ni. Okay, contohlah Okay, so you akan ada investment yang banyak Yang banyak, dan ini dia panggil portfolio you. Okay, kalau you hanya invest kat satu je, contohnya macam ni. Saham je. Okay, saham je. So ini dah satu investment yang tak diversify. Yang ini diversify. Okay, ini dah diversify. Okay, berlainan instrumen. Contoh, berlainan instrumen. Tapi dalam saham pun, okay, contohnya you ada saham ni pun, you boleh diversify. Okay, you tak boleh beli satu saham je. Kalau you invest, okay, kalau jatuh saham tu rugi you. Sebab tu kita diversify, sebab tu ada portfolio. Kita panggil portfolio. Okay, boleh dalam total asset, ini total asset. Okay, boleh juga dengan saham, bond, sukuk dan sebagainya lah. Ini yang financial. Yang financial saja. Yang ini dah termasuk yang property, emas semua ni, ini physical. Termasuk physical dan juga financial. Okay, kalau you contoh melabur saham, lepas tu sukuk, okay, lepas tu unit trust ke kan, ini semuanya yang financial. Okay, so ini financial. Yang ini campur semua, tangible dengan financial. Okay, tangible asset dengan yang intangible lah. So faham tak apa benda portfolio tu?
Faham. So, kenapa kita belajar portfolio ni? Portfolio management, pengurusan portfolio. Okay. So, dia ada lagi satu, management, pengurusan. So, you nak uruskan you punya aset. You nak uruskan aset you supaya boleh memberikan aset. Kenapa kita simpan aset? Kita ada dua, aset dan liability. Aset dan liability. So kita nak ada banyak aset. Bukannya liability. Kenapa? Sebab aset memberikan pulangan. Liability dia akan, kita kena keluarkan apa? Expenses. Sebab tu, kadang-kadang tu, ada setengah orang tu kerja sampai 30 tahun, 40 tahun. Tapi dia tak pandai menguruskan dia punya aset dan liability. Dia kerja selama 40 tahun tu, dia hanya kumpul liability. Akhirnya liability dia lebih besar daripada aset dia. Dah habis kerja 40 tahun, tapi liability-nya lebih besar daripada aset dia. Orang dah kerja, dah pencen, tapi liability lebih besar daripada aset. Liability dia lagi besar, aset dia mungkin kecil. Kau dah nampak tak? Nampak doktor. Pernah nampak dengan ada mungkin ahli keluarga terdekat ke, mungkin ada sepupu ke, dah pencen, tapi dia kena kerja juga. Dia kena kerja juga walaupun dah pencen, bukan kerana dia suka nak kerja, dia terpaksa kerja. Dia terpaksa kerja sebab liability dia lebih besar daripada aset. Dia still kena bayar hutang. Kalau liability lagi besar, dia kena bayar hutang, betul tak? So inilah salah satu, ini perancangan kewangan individu. Tapi yang kita nak cerita sekarang ni portfolio management. Apabila you dah ada aset tu, macam mana pula you nak urus aset-aset ni supaya aset tu boleh bagi profit. Dan juga risiko you, saya buat macam ni, risiko you rendah. Profit tinggi, risiko rendah. So ini selalunya dibuat oleh portfolio manager. Portfolio manager. Portfolio manager. Siapa tahu dan siapa pernah menjadi seorang portfolio manager? Tak pernah. Tak tahu apa tu portfolio manager? You all ni khusus apa? Muamalat doktor. Alat. Muamalat. So patutnya you boleh jadi seorang portfolio manager. Portfolio manager ni kerja dia ialah mengurus dana lah. Mengurus dana. Contoh you kerja dengan EPF. You kerja mungkin dengan KUAP. You mungkin kerja dengan tabung haji. You mungkin kerja dengan LTAT. You mungkin kerja macam-macam lah. Pelda ke. Yang mana you jadi portfolio manager, you akan pastikan dana-dana yang ada tu diurus dengan baik. Diurus dengan baik. You mungkin kerja dengan khazanah, ASB. Apa lagi?
macam-macam lah. Okay, ini kalau yang besar-besar lah. Okay, tapi you mungkin boleh jadi portfolio manager untuk company kecil. Okay, company kecil. Okay, okay, untuk jadi kalau lagi kecil mungkin you jadi financial planner. Financial planner. Okay, itu you nak uruskan kewangan individu. Ni kewangan individu. Okay, ni you uruskan kewangan individu. Macam mana dia nak invest, macam mana dia nak cukai dia, okay, investment, tax dan lain-lain lah. Savings, okay. Okay, dia punya retirement, okay, you akan advise. Okay, you akan advise. Tapi kalau portfolio manager ni, okay, dia different dengan financial planner. Financial planner dia punya exam lain. Portfolio manager dia akan ada exam lain. Dia exam professional. Okay, professional certificate. So contohnya you dah habis graduate tu nanti you boleh apply untuk jadi portfolio manager ataupun nak jadi financial planner. Atau kadang-kadang you tak nak jadi ini, you boleh jadi remiser pun boleh. Tahu tak remiser tu? Apa itu remiser? Ini saya tanya ni. Tak tahu doktor. Siapa yang tahu, siapa nak cuba? Remiser orang tengah antara pelabur dengan broker. Okay, dia ni orang tengah ni, okay, remiser ni. Kalau contohnya, okay, remiser saya buka dulu, saya cerita dulu remiser dulu. Okay, remiser ni contohnya ni investor. Ayah. Okay. So, ini investor. Okay, ini broker. Okay, broker mungkin ada Maybank. Okay, Maybank Investment, Hong Leong Investment. Okay. Mungkin ada RHB Investment. Macam-macam lah. Okay, ini broker. Investment bank lah. Okay, M+, dan lain-lain. So, remiser ni, dia tengah-tengah. Okay, antara investor dan juga broker. Okay, bila investor beli saham, dia kena charge, betul tak? Dia kena charge 0.01% contohnya. Broker fee lah, brokerage. Kan? So, bila you ada remiser ni, okay, daripada 0.01 ni, okay, sebahagian pergi kepada broker, sebahagian pergi kepada remiser. Okay? Beli atau jual ada fee. Okay, ada dia punya fee dia. 0.01, okay, ada yang 0.15%, okay, dan lain-lain lah. Ada yang 0.02, okay, tengok broker lah. Okay, ada 0.008, okay. Alright. So, remiser ni kerja dia tu lah. Dia akan advise investor, okay, saham ni okey, saham ni tak okey, okay, beli kan. Broker ni lah dia punya apa ni?
Yang broker ni yang besar ni, Maybank Investment, Hong Leong, dia akan sediakan platform, okay? Dia akan sediakan dia punya macam-macam lah. Tapi yang untuk deal dengan klien adalah Remiser. Okay, ini. Yang ini kena ada lesen, lesen. Okay, contoh Remiser yang saya bagi, DDNK, kena DDNK. Dah. Dia tu kira Remiser lah. Okay, DDNK. So you all boleh jadi Remiser juga. Okay, so ada banyak lah sebenarnya peluang untuk you masuk dalam bidang ni. Okay, sebab jadi Remiser, time market tengah okay, contoh time market tengah bagus kan, you punya income boleh dapat 100,000 sebulan. Okay, 100,000 sebulan boleh. Sebab orang ramai jual beli saham. Okay, you dapat commission je tu. Commission daripada sini 0.01 ni. Okay, tapi dah bahagi lagi tu dengan broker kan, tapi boleh dapat 100,000 sebulan. Okay, boleh cecah lah, boleh cecah. Okay, 100k sebulan. Okay. Boleh cecah kepada 100k. Itu commission saja sebab you punya klien, contohnya you punya klien ni semuanya yang duit besar-besar kan. Contoh dia duit besar-besar apa semua. So dia beli jual, you boleh dapat commission sampai 100k. Itu kalau you punya transaction tinggi lah, transaction you tinggi. Okay. So kita balik kepada apa ni, portfolio manager tadi, portfolio. Okay, tugas dia kerja dekat EPF ke apa ke, dia akan jual beli saham juga. Okay, so dia boleh beli, sama ada dia boleh beli saham, okay, dia boleh beli fixed income yang kita belajar minggu lepas, okay, iaitu suku kan, syariah lah. Dia boleh beli unit trust, okay, ataupun dia nak beli emas ke, okay, ataupun dia nak beli CPO ke, okay, crude palm oil So dia yang akan beli. Okay, contohnya portfolio manager, kalau you jadi portfolio manager, mungkin you diberi modal sebanyak 1 bilion. Contoh. Okay, mungkin yang kalau yang baru-baru tu dia bagilah 100 juta dulu. Okay, 100 juta. So 100 juta ni, mana you nak invest? Sebab tugas you ialah nak bagi return balik. You kena bagi return balik kepada, kalau contohnya kalau you kerja dengan EPF, you kena bagi return kepada EPF holder lah. Kalau you kerja dengan tabung haji, you kena bagi return balik dengan tabung haji holder. Kan? So tugas you untuk buat untung. Okay, untuk buat untung dan bagi pulangan tu kepada pelabur. Faham tak? Dan kalau you punya modal dana yang you uruskan besar, contoh 1 bilion ke, 2 bilion ke, you agak-agak income you berapa sebulan? You punya gaji lah. You agak berapa? Okay, sebab you kalau contohnya 1 bilion, kalau you bagi 10% return, okay, 10% return, berapa? 1 bilion ialah 1,000 juta kan? Okay, 10%, 100 juta income. Okay, setahun. Okay, kalau you punya gaji 100,000 pun, okay, kalau you punya gaji 100,000 pun, baru 1.2 juta setahun. Nampak? Besar tak income orang-orang yang bekerja dalam bidang ni? Sebab dia bawa income lagi besar.
Tapi kalau you tak ada ilmu, kan, tak reti nak buat macam ni kan, so macam mana you nak dapatkan income macam ni? Okay, alright. Okay, itu ialah portfolio manager yang selalunya bekerja untuk memastikan you punya pelaburan tu untung. Okay, daripada kita dah saya tunjukkan video tu kan, siapa yang dah tengok video yang saya minta tengok? Siapa yang dah tengok video? Video yang mana, Doktor? Video tentang yang mula-mula saya minta dia tengok tu. Capital Asset Line dan juga CAPM, Security Market Line tu. Ada tengok tak? Ada. Okay, apa yang you faham kat situ? Kena invest dekat return yang tinggi dan minimum risiko yang minimum. Okay. Kalau tengok dekat graf Doktor buat tu, dia kena labur dekat persilangan antara efficient fund. Okay, dia ada efficient frontier. Okay, bagus saya kalau macam tu maksudnya you tengok lah. Okay, ni efficient frontier. Okay, maksudnya kat sini adalah pelaburan yang efisien. Okay, tapi you still nak kena optimalkan dia. Okay, ini ialah efisien, tapi kita punya ialah nak optimalkan dia. Okay, so mungkin ini kalau ini capital asset line, ini kalau capital asset line, capital asset allocation Okay, kat sini ialah risk free rate kan. Okay, iaitu treasury bond, okay, Malaysian government securities ke apa ke dan sebagainya lah. Okay, lepas tu yang ni ialah fixed income. Okay, sukuk dan sebagainya. Okay, kat sini selalunya adalah stock equity. Okay, yang kat sini ialah you melabur duit tapi melabur pakai duit pinjam. Ini you pinjam. Okay, yang ni you bagi duit you bagi pinjam lah saya cakap. You bagi pinjam. Okay, bagi pinjam ataupun you melabur lah pakai duit you. Okay, ya sebab tu kita melabur kat sukuk ke apa ke kan. So maksudnya kita bagi duit kita, dia akan labur. Tapi kalau kat sini, ini maksudnya kita melabur tapi kita pakai duit pinjam, duit bank ke apa. Okay, duit bank ke, duit family ke apa kat sini. Okay, so bila you pinjam, risikonya tinggi. Okay, tapi pulangan memang tinggi. Okay, ini return Dan ni ialah risiko. Okay, jadi so you ada contohnya yang ni saya just buat contoh, yang ni you bagi pinjam, yang ni meminjam. Okay, so kat sini semua duit sendiri lah ni. Okay, so kalau nak melabur eloknya duit sendiri. Okay, sebab apa? Risikonya rendah sikit. Risikonya rendah banding dengan kalau you duit pinjam, risikonya tinggi. Walaupun pulangannya tinggi tapi risikonya tinggi, melainkan you dah terror, you dah mahir untuk melabur. Okay, Okay, so sekarang ni kalau contoh you jadi fund manager, you akan beli saham A, saham B, saham C, saham D, saham E, saham F dan macam-macam lah dalam satu ni. Ini contohnya kalau saham saja. Okay, ataupun you ada kombinasi saham dan juga you beli juga fixed income. Okay, yang kat sini you beli kat sini you beli fixed income, okay, tampungan saham. Okay, sebab tu kalau you tengok dalam unit trust, okay, dia ada berbagai portfolio. Ada portfolio, okay, ini contoh unit trust okay, dia ada 3 portfolio yang kita boleh pilih. Agresif, okay, ni balance. Yang ni ialah fixed income lah. So maksudnya duit you yang you simpan kat unit trust tu, kalau you pilih fix, return dia rendah lah, tapi dia fix. Kalau yang balance tu dia dia labur kat sukuk, dia laburkan juga kat saham. Kalau agresif tu memang dia banyak labur kat saham. Okay, faham tak?
Okay, ini adalah unit trust manager. Saya lupa juga Unit trust pun salah satu yang beli dan jual tu adalah panggil fund manager juga. Okay, ini pun panggil fund manager juga. Samalah macam EPF tadi apa kan, unit trust pun sama. Tapi dia company yang lebih kecil lah, dana dia lebih kecil sikit. Melainkan unit trust dia besar. Okay, faham ke tak? Faham betul. Okay. Faham tak betul? Okay. So sekarang ni, kalau you nak kerja sebagai fund manager, okay, you kena faham banyak apa? Benda-benda ni lah. Macam mana nak invest. Okay. So, macam mana dia dapatkan you ni, line you contohnya you kalau A, B, C, D, E, F ni semua saham. Okay. Kalau yang kat sini tak boleh lah. Kalau saham Z ni. Kalau saham Z ni tak boleh dicapai lah. Okay, tak boleh tercapai sebab dia mesti dekat bawah ni. Efficient frontier ni. So dia dalam ni je boleh. Kalau saham Z ni tak tercapai lah. Maksudnya impossible lah for you to get. Okay. Mungkin ni Pak Mantelo pun. Contohnya macam itulah. Okay, Pak Mantelo punya. Okay. So you akan beli saham dan macam mana kita nak reduce the risk ni. Tadi you cakap nak maksimumkan untung tapi nak reduce the risk. Okay. So kalau kita beli saham A saja, kalau saham A risiko di sini. Okay. Tapi return dia kat situ. Kalau saham B pula, risiko dia kat sini. Okay. Tapi return dia situ. Nampak tak? Nampak. Okay. Saham E, risiko situ, return dia kat situ. Okay. Dan C samalah, D pun, F. Tapi kita sekarang ni maksudnya kalau you kat sini, dalam ni, okay, you tak atas efficient frontier ni, sebenarnya you tak efficient. So you kena ada dekat atas efficient frontier ni. Okay, dekat atas line yang ni. Barulah efficient. Okay. Faham tak tu? Betul, kalau garisan frontier tu terlebih dari capital asset line, Doktor? Macam mana? Kan macam kalau dalam video tu macam bila dia orang kata, apa orang kata? Bersentuhan kan. Tapi kalau line yang frontier tu lebih, kira nanti ada 2 titik yang bertindih tu macam mana, Doktor? Lebih tu maksudnya macam mana? Cuba you ni. You tunjukkan. Macam mana? So, macam mana nak bagi dia kalau pakai tu dia boleh bagi dia boleh bagi ni, tak boleh lah sebab macam ni selalunya boleh. Tak, maksudnya kan Doktor kata kena atas garisan yang tu kan? Efficient frontier. Okay, atas garisan efficient frontier ni, okay. Ni efficient, ni efficient frontier lah. Betul-betul. Okay, kita atas garisan efficient ni yang bagusnya. Okay, sama ada dekat sini ke, mana punya dekat dua. Okay, sini ke, sini ke, sini ke, sini ke. Okay. Tapi nanti you kena tengok modal you kat mana. Okay, modal you tu sebab tu kena bersentuhan tu dengan efficient frontier ni. So, yang paling sesuai ni kalau dia bersentuhan, contoh yang ni lah, kan? Yang ni kita buat yang ni Okay, dia bersentuhan. So, yang ni adalah yang efficient. Okay, risiko dia kat sini. Okay, return dia kat sini. Okay, sebab you boleh je labur sini, tapi sini risiko tinggi. Nampak? Return memang tinggi sikit tapi risiko lagi tinggi. Okay, selalunya dalam finance ni kita tengok investor ni dia akan
lebih kepada dipanggil risk averse. Okay, dia takut kepada risiko. Kalau cerita risiko je dia takut. Okay. Dia lain kalau orang, setengah orang dia ada beza-beza Kalau orang tu dia memang risk taker, dia ada dua lagi. Satu risk taker. Okay. Risk taker ni macam contohnya yang saya bagi contoh macam merempit tu lah. Kaki rempit kan. Kaki rempit tu dia ambil risiko yang tinggi. Okay. Bila dia merempit di tengah jalan raya kan, betul tak? Betul. Okay. Dia kadang-kadang tanpa helmet, dia merempit dan Superman. Okay, contoh saya bagikan, mungkin ada yang tak faham. Okay. Merempit tu, okay, macam ni. Ni yang motor. Okay. Aduh, boleh lah macam ni Okay. Ni motor. Lepas tu dia, ini orang dia. Okay. Dia Superman. Contohlah. Okay. Okay, lepas. Faham ke tak ni? Faham. Dia Superman macam ni. Betul. Okay. So, risikonya apa? Risiko. Accident doktor. Risiko insiden, risiko terbang, risiko innalillah kan? Innalillah. Meninggal. Tapi kenapa dia boleh buat? Kenapa dia boleh buat? Dia tanya dia tak takut ke? Kan? Kenapa dia boleh ambil risiko ni? Dia tak kisah pun. Okay, sebab dia jenis orang. Okay, jenis orang. Okay, so dia ni mempunyai risk taker lah. Okay, risk taker. Sebab apa? Dia rasa bila ada adrenalin tu, okay, dia panggil adrenalin okay, dia seronok. Okay, adrenaline rush dia panggil. Okay, memanglah degup jantung kan. Okay, so dia ni sama juga dalam saham. Ada yang dia panggil intraday tu. Scalper tu kan. Yang ini kira dikategorikan rempit lah. Sebab dia masuk jual. Beli pagi ni, jual pagi ni. Macam tadi saya buat pagi tadi kan. Itu kira merempit lah tu. Okay. Tapi, okay. Macam contohnya dalam kes ni, kalau kaki rempit ni, dia pakai full face. Dia pakai full accessory lah. Maksudnya dengan jaketnya, dengan seluar kulitnya, dengan boot kulitnya. Okay, lepas tu dia tak Superman. Dia betul-betul duduk. Okay, dia cuma dia bongkok je. Dia duduk betul-betul macam ni. Okay, dia duduk. Lepas tu dia pakai full face apa semua, dia pergi kat Lita. Apa jadi kepada risiko dia? Kurang. Okay, risiko dia bertambah, kurang. So maksudnya, kita sepatutnya kalau you nak kerempit ke, you nak apa ke, you kena kurangkan risiko. You kena pergi buat betul-betul. Sama juga intraday. Okay, so sama ada you jadi intraday ke, you jadi swing ke, you jadi investor ke, okay, you kena tahu. You kena tahu dia punya risk and also you have how to minimize the risk. Okay, macam mana nak minimize the risk tapi you nak maksimumkan untung. Okay, sama yang macam kita cerita tadi, okay, untuk portfolio management dia investor. Okay, ini portfolio management. Okay, dia investor. Okay, dia bukan intraday ataupun swing sekejap ni tak. Dia memang kalau fund manager dia adalah investor. Dia invest bukannya satu hari intraday ke tak. Okay? Faham ke tak ni? Faham betul. Okay. So sekarang ni you ada choice. Banyak choice. You nak jadi ni ke? You nak jadi ni ke? You nak jadi fund manager ataupun investor. You ada choice untuk dalam bidang ni. Okay? Bidang ni dia dua je. Okay? Rugi duit ataupun untung. Di antara dua. So kalau tak betul-betul, tak ada ilmu, boleh rugi.
Kalau you pandai, you ada ilmu, you dah mahir dengan tekniknya, you boleh untung. Okey? Faham Okey, kita balik kepada kita punya model tadi, modern portfolio theory ni. Okey, ini model yang pertama yang kita cerita. Okey, modern portfolio theory ni dia ada dua je variable, iaitu return dan juga risiko. Okey, you nak kurangkan risiko you, okey, kalau boleh makin bawah, tapi return you nak paling tinggi. Okey, selalunya kita akan ambil yang sini lah, yang ni. Okey, yang ni. Okey, lepas tu kita nak optimalkan dia pula. Selepas tu kita nak optimalkan kita punya risk dan juga kita nak optimalkan kita punya return. Okey. Okey. So, modern portfolio theory lagi. Okey, modern portfolio theory. Okey. So, apa yang you perlu buat ialah you kena cari, okey, pertamanya ialah expected return. Okey, expected return. Okey, you cari berapakah expected return you. Okey, jangkaan pulangan you. Yang ni selalunya kita akan buat berdasarkan kepada historical data. Okey. So kita cuba buat historical data lah. Okey, berdasarkan contohnya pergerakan harga saham tersebut selama sebulan ke 2 bulan ke 3 bulan yang lepas. Okey. Lepas tu kita akan cari, okey, dari situ kita akan cari dia punya standard deviation. Okey, iaitu risiko. Okey, ini untuk satu saham. Saham A. Okey, lepas tu you kena buat sama juga untuk saham B. Okey, expected return kena cari. Okey, standard deviation pun kena cari. Saham C, saham D, okey, saham E. So you cari. Okey. So bila you dah cari, okey, you boleh buat apa? You boleh buat antara saham A, B, C, D, E tu you akan cari correlation. Okey, correlation. Itu kan saya dah share video yang tentang ingat tak yang serba decay? Ingat. Okey, lagi apa lagi? SCIB dengan K-Power. Okay. Kenapa dia jatuh semua? Sebab diorang kolerasi tinggi. Okey, korelasi tinggi. Tapi saya tak boleh tunjuk serba decay dengan SCIB, tapi SCIB dengan K-Power ni memang dia ada buat korelasi dan memang korelasinya tinggi. Okey. Yang ni saya tak dapat nak tunjuk sebab saya tak buat. Okey, tapi daripada iSaham dia tunjuk SCIB dengan K-Power memang tak silap saya 0.9. Okey, dia punya korelasi. Maksudnya kalau saham A naik contoh, okey, kalau dia punya korelasi yang tinggi dengan saham B pun naik. Okey, tapi kalau saham A jatuh, okey, saham B akan jatuh. Okey. Jadi untuk modern portfolio theory ni, okey, teori asas kita kata kena diversify. Kan? Okay, you tak boleh letak semua you punya saham dalam satu bakul. Contohnya you beli investment you beli yang ni saham A je. Itu maksudnya you tak diversify. Duit you semua you beli satu saham je. Okay. You kena beli saham lain-lain. Okay. Contoh you beli saham A, you beli saham B, ni bakul lain, ni saham C. Contohlah. Okay, you ada banyak bakul. So bila bakul A jatuh, apa jadi kalau bakul A jatuh, you ada bakul A je? Jatuh semua. Jatuhlah, pecahlah telur you, betul tak? Okay, tapi kalau dalam case you diversify, okay, you bakul A jatuh, so yang ni je yang pecah. You ada masih lagi ada B dengan C. Okay, so sebab tu dalam finance dia ada beritahu don't
put your eggs in one basket. Okay, ini dia punya. Don't put your eggs in one basket. Okay ya? Okay, doktor. Jadi macam mana kita nak diversify tu? Ni datangnya correlation. Okay, itu baru datangnya correlation ni. You nak diversify, you kena cari correlation yang rendah ataupun negatif. Barulah boleh diversify. Okay, so contohnya korelasi antara A dengan B 0.1, B dengan C 0.2, C dengan D negatif 3, D dengan E mungkin negatif 8, negatif 0.8. So dia punya korelasi yang rendah ataupun negatif. Faham ke tak? Faham. Okay, so bila you buat portfolio management tu, pertama you kena cari expected return, kedua you kena cari standard deviation, ketiga you kena cari correlation. Okay, dah banyak lagi lah you kena cari variance, you kena cari covariance. Okay, bila dah sampai level yang satu lagi. Okay, variance dan covariance. Okay, variance tu adalah risiko juga, standard deviation. Okay, covariance tu adalah macam correlation. Okay, alright. So sekarang ni, dalam portfolio management, okay, apa tadi you kena buat? Maximum return. Okay. Habis. Okay, maximum return. Okay, minimumkan risk from diversification. Okay, and using low correlation. Okay, ini dia punya asas dia kalau untuk portfolio management. Ini asas dia. Okay. Okay, ini untuk investor ini untuk investor, bukannya untuk kaki rempit. Okay, mana tadi? Mana hilang yang ni. Okay, yang ni dia tak pakai ni. Kalau intraday ni dia tak pakai, dia memang dia akan masuk besar. Swing pun mungkin okey, yang ni dia akan kurangkan risiko jugalah. Tapi yang investor, okey, dengan portfolio manager, yang ni yang selalu pakai. Okay, investor sebab dia pergi invest long term. Okay, dia invest long term. Okay, kalau intraday ni scalper dia panggil. Okay, dia orang ni beli besar tapi dia kurangkan risiko dia berdasarkan kepada dia punya disiplin lah, cut loss dia ketat. Okay, dia punya cut loss ketat ke apa ke, tapi dia memang kena beli besar. Sebab apa? Dia nak ambil untung kadang 1 sen je, tapi dia beli contoh 100,000 unit. Okay, 100,000 unit dia berapa untung dia kalau 1 sen? RM1,000. Cukuplah dia. Okay. Okay, dia punya kerja dia satu hari. Okay, tak sampai satu hari ke, kadang setengah jam. Okay, dia nak untung 1 sen je cukup. Okay, tapi dia kalau jatuh sikit ke dia jual, dia rugilah. Tapi kalau dia rugi setengah sen, okay, dia rugi sebanyak berapa? Okay, 500. Setengah sen pun dah 500. Faham So ini lain Tapi position sizing penting. Sebab tu yang siapa yang dah beli buku saya tu, okay, position sizing is very important. Okay, position sizing itu dalam money management. Okay, ini kalau you nak jadi swing trader ataupun investor, money management is very important.
Okay. So kalau you belajar portfolio management ni, teori ni ditambah lagi dengan apa yang saya cerita dalam buku saya, strategi buku ada 2 buku lah yang saya cerita, iaitu asas pelan dagangan untuk trader okay, asas pelan dagangan, okay, asas trading plan lah, okay, dan juga strategi, okay, you boleh apply lah, okay, you boleh apply. Dan juga satu lagi buku strategi strategi pelan dagangan lah. Okay, so you boleh apply lah. So you boleh nak jadi intraday trader ke, you nak jadi swing ke, you jadi investor ke, dia bergantung kepada strategi you nanti. Kalau you jadi intraday tu, you target lah satu hari you nak untung 1,000 ke 500 ke kan. Tapi modal kena besar. Okay, modal kena besar sikit sebab intraday ni you kena beli besar 100,000 unit. Kalau harga dia contohnya harganya 20 sen dah 20,000. Okay, 20,000. Okay, satu saham je ni. Okay, you tak boleh beli contohnya modal you, kalau ada modal 20,000 you beli semua 20,000 sini. Bahaya juga kan. So you mungkin beli, kalau you modal 100,000 you beli dia 20,000, okey. Okay, ataupun you ada 60,000 lah. So you bagi 3. 20, 20, 20. Okay, untuk you intraday. Okay, sebab risiko lah kalau jatuh satu ni tiba-tiba jatuh, habis. Okay, besar dia punya kerugian tu kalau you tak cut loss. Okay. Kejap, kucing saya minta keluar. Dia tengah. Dia ketuk pintu. Okey. Lagi satu saya nak cerita. Okey, pelabur Bumiputera, pelabur Melayu lah. Di dalam pasaran saham hanya 0.93% saja. Ini dekat pasaran saham. So you all bolehlah jadi pelabur ni. Makan datanglah. Naikkanlah jadi 20%. Okay. Sebab apa? Kita dalam wawasan 2020, okay, Vision 2020 kita nak pemilikan 20%. Betul tak? Pemilikan Bumiputera. Sekarang ni tak capai lagi Sekarang ni dah 2021. Belum capai lagi. Okay, 0.3 ialah retailer. Yang selebihnya contohnya sekarang ni saya tak pasti berapa angka sekarang ni, mungkin kalau saya kata 15. Selainnya adalah institution. Okay, tabung haji, okay, khazanah, macam-macam lah. Okay, yang besar-besar tu kan. Okay, LTAT, okay, dan lain-lain. Okay, yang retailer individu ni 0.3 je. Individu ni 0.3. Jadi harapannya you all lah yang kena, okay, masuk dalam pasaran ni jadi pelabur. Okay. Alright. Contoh yang saya boleh bagilah saya boleh bagi yang saya rasa you boleh jadikan sebagai contoh you cari, okay, nama dia Zam Saham. Okay, ini contoh. Okay. Dia ni dulu dia remiser. Okay, tapi dia dah berhenti dari remiser. Okay, dia ada buat bisnes dan juga untuk dengan saham juga. So sekarang ni dia nak beli 80 hotel. Okay, dia beri target lah. Sekarang dah ada 50. Dia nak beli 80 hotel bajet lah, betul bajet.
Okay, hari tu dia beli Eka Food. Okay, dia beli lebih kurang 15%, okay, saham kat situ. So bila you pegang 15% dan you saham terbesar, you adalah owner, betul tak? Okay, yang ini yang buat bihun tu yang buat bihun tu. Tahu ke? Tahu. Okay, bihun cap masjid, cap apa semua tu kan, tapi bukannya bumi tau tu. Okay, non bumi. Okay, so dia baguslah, dia cuba take over. Okay, Eka Food ni. So dia dah jadi 15%. Okay, so cap masjid lepas ni mungkin kalau dia dah tukar, okay, at least cap masjid tu betul-betul Islam. Orang Islam. Okay, contoh you cari saham ni selain daripada okay yang di DNK tu kan, di DNK, okay, Haji Asri, okay, Asri AA kan, okay, so yang ni semua dia orang ni masih lagi remiser. Yang ni dia dah berhenti jadi remiser, dia dah jadi business owner dan investor. Okay, alright. Okay, kita nak ramai orang macam ni. Ramai lagi orang macam ni. Okay, ramai lagi orang yang boleh beli syarikat-syarikat dekat bursa ni. Okay, jadikan dia pemilikannya orang Islam lah. Okay. Okay. Ada soalan? Takkan ni tak ada, doktor? Okay, sorry ya. Signal saya memberikan signal. Apa ni saya punya okay, tadi saya beli benda ni. Dia naik tadi jatuh balik. Okay, ni adalah signal saya, berhati-hati. Okay, berhati-hatilah. Okay, so sekarang ni kita sambung balik Okay. Alright. So balik-balik okay, kepada saham tadi, kalau portfolio management tu, okay, you nak kena dapatkan okay, tadi expected return setiap syarikat, risiko setiap syarikat. Lepas tu you kena weightagekan dia. Okay,
Dan sebelum you weightagekan dia tu, you kena pastikan correlation antara satu tu mestilah rendah. Okay. So you akan weightagekan dia. Okay. Weightage dia macam ni. W, okay. A campur W, B campur W, C. Ini untuk return ya. Campur W, D. Okay. So you akan dapat return portfolio. Okay. Untuk dia punya standard deviation pun sama juga. Standard deviation portfolio, you ambil weightage. Okay. Tapi ini adalah weightage untuk A. Tapi yang ini standard deviation lah. Okay. Tambah weightage. Okay. B standard deviation. Okay. Tambah C standard deviation C tambah okay standard deviation untuk D. You akan dapat standard deviation portfolio. So nanti you akan dapat, bila you dapat tu, you akan dapat okay. Aduh, tak cantik. Okay. Saya ni memang melukis tak berapa cantik sangat. Okay. Okay. So dia kena straight lah macam ni. Contohlah oh wah. Okay, tak ada pembaris, sorry. Okay. Okay, ini kita ada standard deviation. Okay, yang P tu. Return pun dah P, bukan return individu Okay, so mungkin kat sini lah. You akan dapat okay, standard deviation P. Okay, ini bukan, ini standard deviation dia. Ini pun return dia. Okay, you akan dapat sini return dia. Return portfolio. Lepas you dapat ini. So barulah you maksimumkan return, you minimizekan portfolio. Minimizekan risk. Okay, asalnya tadi kat sini. A, B, C, D. Okay, macam tu. Faham tak? Faham doktor? Faham Faham. Okay, ini yang asas. So yang lebih-lebihnya you memang kena study lagi. Okay, yang lebihnya you kena study lagi. Sebab apa? Lepas tu you kena cari variance. Okay, dia ada formula untuk variance juga. Dan juga you kena cari covariance. Ataupun correlation. Okay, ada 2-3 benda lagi lah. Okay, sama ada you kena cari correlation. Tu. Okay, you kena cari variant. Variant ni kena kuasa 2. Okay, ataupun covariant. Okay, 3 lagi. Okay, barulah you nak boleh tahu okay, macam mana ialah satu portfolio yang optimal atau tidak. Portfolio yang optimal ni ialah bergantung juga pada weightage ni. Berapa you kena beli untuk WA ni, okay, yang ni. Berapa you kena beli, berapa size dia, ni berapa size dia, ni berapa size dia, ni berapa size dia. Okay, you tak boleh beli, contohnya kalau you beli ni contoh 25%, 25, mungkin tak optimal. Faham tak? You mungkin beli ini 10 je. Ini 30. Ini 20. Ini 40. Ini mungkin yang optimal. Faham tak? Faham doktor? Okay. Alright. Tapi cara dia memang nanti minggu depan saya akan tunjukkan, saya akan bagi minggu ni Excel punya sheet tu. Tapi kan saya dah tunjukkan you dengan student saya punya student master punya pembentangan, ada tak? Saya KMA 3 KMA 3. Ni ke? Bukan.
Yang ini. Okay, pastikan ini adalah, you tengok student saya ni. Student master saya, dia buat juga. Okay, sama macam you. Okay, portfolio management presentation, MPT, Markowitz. You tengok, yang saya nak you tengok ialah macam mana perbezaan size tu. Perbezaan sizing tu membuatkan dia lebih optimal. Return you akan lagi tinggi dan risiko you akan lagi lebih rendah. Dia ada buat, dia dapat, maksudnya dia untung. Tapi ada kesilapan lah daripada dia punya pembentangan tu. Cuma secara kasarnya, bila you buat position sizing, mengikutkan optimal position sizing, maka you punya keuntungan akan menjadi lebih tinggi lah. Keuntungan yang akan menjadi lebih tinggi. Faham kau? Faham doktor. Okey. Okey, saya nak bagi contoh apa jadi, kalau you dah kerja sebagai portfolio manager, kan, you ni jadi portfolio manager, gelaran kepada you dia panggil apa? You dia panggil jerung. Kenapa you dia panggil jerung? Kenapa you tak dipanggil sebagai macam saya? Saya ni dia panggil apa? Ni strategi. Kenapa you orang akan panggil jerung? Mungkin sebab investnya besar doktor. Dia invest total yang banyak. Betul, sebab you punya portfolio nanti, modal yang you akan invest, pakai contoh you kerja dekat EPF ke, Abang Haji ke, you mungkin dapat 100 juta. Untuk you invest. Saya mungkin ada 50,000 je. Agak-agak dengan 50,000 ringgit ni, boleh tak saya naikkan saham? Boleh tak saya naikkan harga saham? Tak boleh doktor. Memang tak boleh je. Memang tak boleh. 50,000 ringgit. You tengok contohnya satu kaunter. Value yang traded tu, you tengok normal value dia berapa ribu. Yang di traded kan. Contohnya saya buka saya buka ni lah. Saya buka contoh saya buka contoh RSB contoh saham yang saya tengah beli hari ni iaitu saya beli tadi Itronic. Itronic yang ni. Saya beli pada harga 21 sen setengah ni. You tengok dia punya stock info dia hari ni. Bukan stock info. Kat mana ni? Volume dia. Volume 141 juta. 141 juta. Berapa tu kalau 141 juta tu? Tak ada pula sini.
Hmm. Okey, 141 juta ni berapa? Volumenya, value tak ada pula value. Yang ini tak ada lah. Saya kena buka ni lah. Saya kena buka Hon Leong. Okey, Itronic ni Okey, berapa value dia? Sorry, bising ke? Tak Kalau- apa nak tengok. Tak dengar? Tak dengar saya. Tak. Alhamdulillah. Dia berbunyi tadi tu, teng 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 teng. Dia bagi saya signal. Okey. Tapi tak apa lah. Okey, tadi mana tadi? Okey ni. Okey, berapa dia punya value? Okey, contoh you tengok value dia 27 juta. Sesi pagi. Second sesi kedua 1.7. Berapa jumlah? 29 juta. 29 juta untuk satu kaunter. Boleh tak saya dengan duit tadi ni 50,000 naikkan kaunter tu? Tak boleh. Ikan bilis. Okey. Sebab tu yang ni dipanggil ikan bilis. Tapi kalau Jerome, okey, 27 juta tu dia boleh beli tak? Boleh doktor. Okey. 29 juta tu memang boleh dia beli sangat. Okey, sebagai contohnya saya bagi yang kenapa contohnya serba dikir tu yang hari itu kan. Serba dikir tu jatuh harga dia. Okey, dekat ni lah dekat ni Malaysia Stock List. Malaysia Stock List kan. Okey. Serba dikir. Okey kan dia jatuh. Hari tu kan saya beli 89 sen kan. Lepas tu saya cut loss 86 kan. Sekarang ni 62 sen. Okey. Sebab apa dia jatuh nampak. Yang ni dia punya director pun dah buang. EPF buang. Director ni Datuk Awang Daud bin Putra ni. 85 juta. EPF buang. Ni EPF buang. EPF buang. Siapa EPF tu? You lah fund manager. Fund manager buang. Ni nampak. Okey. Okey. Yang ni kuap. Berapa? 26 juta. So bila dia orang ni buang, okey, apa jadi kat harga? Harga turun. Harga turun lah. Okay, kalau sebelum ni dia orang beli tu memang harga naik. Tapi lepas dia dah ada audit case tu, itu yang jadi harga jatuh. Director pun jual Director pun jual. Itu Datuk Awang Daud tu. Kita tengok director dia siapa dalam ni ada tak tulis director dia? Kat iSaham ada lah. Tak ada.
Ni kan Abang Daud bin Abang Putra ni kan 8.5 juta dia buang pada 2 hari lepas. Okay, 8.5 juta. Cuba kita tengok kat iSaham. Okay, serba fikir. Okay, nampak ni? Misal seorang director buang. Okay, director ni pun okay, jurung-jurung juga ni. Sebab tu kalau dia buang, maksudnya besar. Tapi kalau dia buang sikit-sikit tak apa. Ni dia buang besar-besar ni. Okay, 8 juta dia buang. Kenapa dia buang? Sebab mungkin dia dah rugi lah. Okay, faham ke tak? Tapi yang saya cerita sekarang ni ialah fund manager buang. Iaitu EPF. Okay. Tadi EPF dengan siapa buang? Kuap kan? Ada tu. Wah. Okay, Kuap dengan EPF. Kalau saya buang, kalau saya jual, agak-agak jatuh tak ke? Tak. Tak ada efek. Tahu? Sebab tu kalau orang cakap, oh Dr. Adli ni geng-geng jerung. Saya pun cakap jerung. Benda jerung. Ikan bilis. Okay? Kita ni tak boleh. Maksudnya yang retailer 0.3 tu, okay, tak boleh nak apa ni? Nak naikkan saham ataupun nak turunkan saham. Melainkan kita dah jadi, contoh saya cakap tadi 0.3 kan? Kita dah jadi 20%. Faham tak? Retailer dah jadi 20%. Dan retailer Bumi Putra dah jadi 20%. Mungkin boleh. Okay? Mungkin boleh jadi macam GameStop. Tahu tak GameStop ni cerita? Masih lagi tak ramai yang masuk dah pergi mana ni? GameStop. You cuba cari tentang GameStop Dia company video game je ni. Dekat lah pula bursa pula dekat Kuala Lumpur Stock Exchange. Kuala Lumpur pula, New York Stock Exchange. Okay. Dekat US. Dia banker nak short. Okay, banker semua cakap nak short the stock. Lepas tu apa yang dia orang buat? Retailers bersatu, okay, dalam Reddit ke apa ke? Reddit Okay. Dia bersatu cakap kita buy. Lawan dengan banker. Banker short. Dia orang long. Dia orang buy. So, apa jadi? Okay, bank rugi. Sebab bank tengah short. Short Okay. Faham ke tak? Tak ada orang lah. Ada doktor. Okay. Yang ni saya buka dekat setahun ni. Okay, yang ni Okay. Dia nak short. Okay. Banker nak short. Tapi retailer push naik atas. Nampak? Yang ni. Okay. So sekarang ni harganya daripada dia orang nak short tu dah jadi macam ni lah.
Okay, GameStop ni. You bacalah cerita dia. Masa bila tu saya tak ingat lah. GameStop share Reddit kot, Reddit. Ni. Okay. Kalau you buka, you bacalah Ni CNN. Okay, you baca nanti. Wall Street Bet tu. Apa dia? Wall Street Bet. Tak dengar? Ya, saya tak. Ni short squeeze. Okay, you bacalah. Ni pada bila Januari, okay, Januari 28. Okay, Januari 28. Okay. Ini berapa minit boleh buka tak sekejap? Ini 3 minit, okay, boleh dapat. Okay, faham ke? Faham ke tak? Okay, geng ikan bilis. Okay, dalam global, you boleh short ataupun long. Iaitu long macam biasalah, beli, buy. Ni buy. Yang ini sell. Okay, dalam global market you boleh short. So maksudnya kalau harga jatuh you untung. So geng-geng jerung ramai ni. Okay. Contohnya kalau Malaysia, geng jerung EPF-nya apa semua, dia orang semuanya target short. Semua nak jual. So dia target harga, okay, harga akan jatuh. Okay, dia target harga jatuh. Okay, target harga jatuh. Tapi apa ikan bilis buat, geng-geng ikan bilis ni, geng-geng saya, okay, bersatu hati. Okay, bersatu hati, kita beli saham tu, kita long. So, daripada jatuh, patutnya dia naik. So, dia orang ni terpaksa beli balik pada harga tinggi. Dia dah jual pada harga rendah, dia terpaksa beli pada harga tinggi. So, geng-geng jerung ni rugi lah. Faham? Okay. Tapi Malaysia tak ada lagi ikan bilis kita ni. Kita hanya, okay, kalau contohnya kita lah. Kita ni hanya 0.3%. Boleh ke lawan jerung? Okay, boleh
pada masa akan datang. Boleh kalau pada masa akan datang. So maksudnya you bayangkan ikan bilis yang banyak tu, bukan? Ikan bilis yang banyak tu, banyak sangat ikan bilis, pergi makan sampai jerung pun lari. Okay? So ikan bilis ni kalau banyak dia jadi satu power lah. Okay? Tapi dengan jerung pun lari. Okay? Dia jadi macam ikan paus. Ikan bilis ni jadi macam ikan paus. Tapi dia kecil. Cuma dia sebab banyak dia jadi macam ikan paus. Faham tak? Okay. Tapi nanti okay, ada antara you akan jadi jerung ni. Okay, ada antara you akan jadi jerung ni. Okay, akan ada orang daripada you ni akan jadi ikan bilis. Tak apalah, tak kisahlah, ikan bilis pun ikan bilis juga. Janji kita adalah termasuk dalam 0.3 ni. Tak kisahlah kita jadi ikan bilis pun. Kalau you jadi ikan bilis pun, you adalah elite lah. Saya panggil elite Bumi Putra. Okay. Sebab 0.3 je. Okay. Boleh tak saya panggil you elite? Boleh. Boleh tu. Okay, tak apa. Dia belum lagi. Dia dah bagi saya signal. Tapi masih lagi belum boleh kita masuk untuk short term lah. Untuk intra. So dia dah saya bagi signal tadi kalau dia nak potong 30. Dia dah lebih 30 ni. So kena tunggulah sekejap. Hari tu dia naik, dia turun balik. Okay, dia mesti naik, turun. Dia tak boleh naik je tau. Okay, saham ni dia macam ombak. Dia naik, turun. Naik, turun. Naik, baru turun. Naik, dia turun. Okay. Macam ni dia dah turun 19. Okay, dia turun 19. Okay, nampak? Dia dah jual sell. Signalnya sell. Okay. Tapi volumenya masih ada lagi ni. Okay, volume menjual tak banyak lagi dah. Volume menjual dia masih belum banyak lagi. Nampak ni volume beli yang tinggi-tinggi ni. Volume jual ada tapi tak setinggi volume yang membeli. Nampak tak? Nampak? Ni volume. Nampak. Nampak tu? Okay, saya besarkan Super nampak. Okay, jadi besar ni. Okay, ni volume beli. Ni volume jual. Tapi dah ada yang jual pada 4 Jun. Besar jugalah. Tapi still kita tengok yang beli tu ada lagi dah. Okay. So ni you tengok volume. Tapi saya tengok ni dia panggil net volume. Okay, volume net. Okay, volume net tu maksudnya volume beli tolak volume jual. Positif ke negatif? Kalau positif dia ke atas. Kalau negatif dia kat bawah. Okay, so kita nak volume beli tu lebih besar daripada volume jual. Barulah harga tu naik sedap. Okay, tapi kalau dia harga jatuh, volume yang menjual tak banyak, okay. Faham tak saya cakap tu? Dia ada 4 kategori dalam volume ni. 4 kategori. Okay, so saya tulis sikit tentang volume. Ini extra untuk pengetahuan you. Okay, tentang volume. Okay. Kalau volume tinggi, volume buy, volume tinggi, okay, harga naik, okay, lepas tu tinggi, okay, volume buy lah, volume buy tinggi, okay. Harga naik, okay. Aman, okay, maksudnya okay, okay. Kalau volume buy kecil, okay,
tapi harga naik. Okey, yang ni hati-hati. Okey, hati-hati. Okey, kalau volume jual masa tu tinggi, okey, harga jatuh. Harga jatuh. Okey, ini bahaya. Okey, sebab orang jual ramai. Macam sebelah DK tu lah. Volume jual dia tinggi kan? Bahaya. Okey. Tapi kalau volume jual kecil, okey, harga jatuh. Okey. So yang ni selamat lagi lah. Faham tak? Okay. So maksudnya kalau volume tinggi, harga naik kan? Okey. Kalau volume tinggi yang menjual ni macam ni, harga jatuh kan, volume tinggi. Contohnya saya buka serba DK lah. Serba DK supaya nampak sikit lah kan. Volume jual dia. Nampak ni volume jual ni. Tinggi kan? Kan? So volume jual dia tinggi, harga jatuh, bahaya. Okey. Itu serba DK. Okey, sebab tu harga dia jatuh. Okey. Macam hari ni saya masuk Itronic. Okey, Itronic Malaysia ni. Volume tinggi. Okey, untuk harian tinggilah. Tapi cuba you tukar kepada contohnya 15 minit. Okey, dah ada orang jual tadi. Okey, dah ada orang jual. Tapi kalau you tengok yang jual ni masih lagi boleh tahan lagi lah. Masih lagi boleh tahan. Okey, masih lagi boleh tahan. Boleh tahan tak agak-agak ni? Okey, yang ni dia jual sebanyak 15 juta. Yang ni 8 juta. So 15 campur 8 berapa? 23 juta. Yang ni berapa? Ini 6 juta. So 29. Yang ni 3 juta. So kalau you puratakan nanti, you campur yang semua beli, tolak yang ni, tu yang you dapat yang hari ni. Okey, masih positif, iaitu 141 juta. Okey, 141 juta masih volume buy. Okey, sedangkan kita tengok tadi dekat Hong Leong tadi, berapa dia punya volume total? 142 juta. Sorry. Volume 1.4. Ni 1.4 juta. 1.4 juta volume dia. Okey, untuk Itronic 1.4 juta. Yang ni berapa juta pula tadi? Sorry kejap yang ni yang ni 142. Okey, mungkin volume dia tak berapa betul lah. Okey, mungkin volume dia tak berapa betul. Okey, dari segi ni mungkin sebab ini pakai US dollar ke, pakai apa ke, saya pun tak pasti. Ataupun pakai rupiah ke pun tak pasti. Okey. Tapi maksudnya positif je. Yang kita tahu dia positif. Okey, yang kita tahu dia positif, tapi kalau ikut jam, dia dah ada penjualan lah. Kalau ikut jam. Okey, dia ikut jam, dia ada penjualan. Kita tengok 30 minit kan. So dah ada dah menjual. Nampak ni, ni dah jual. Okey, dah ada yang menjual. Okey. Okey. So itulah tentang volume. Okey, kita balik kepada ni ikan bilis dengan jerung ni. So apa yang menaikkan harga? Bila jerung beli. Okey, sebab jerung ni duit dia banyak. Okey, itu kalau kita ikan bilis lah, kita follow jerung. Okey, kalau kita ikan bilis, sebab tu orang pergi tengok volume. Okey, sebab tu dah dia tengok volume. Sebab dia nak follow geng-geng jerung tu. Okey, tapi ada masanya, okey, ada masa dia naik tapi dia turun. Dia akan naik, lepas tu dia turun sikit. Macam ni hari ni saya beli kan, tapi sekarang ni masih lagi dah rugilah sekarang ni. Sekarang ni dah rugilah.
Okay, saya beli tadi 21 sen setengah. So, sekarang ni 21 kan, saya dah rugilah. Tadi asal-asal untung. Okay, asal-asalnya saya untung. Tapi lambat bertindak. Okay, lambat bertindak, so sekarang ni dah rugi. Okay, sekarang ni saya rugi 800 kot. RM800. Okay, saya rugi RM800. Tadi dah untung untung 1,200. Paling-paling pun saya boleh untung 700 lah tadi. Kalau saya lambat sangat pun 700. Tapi saya duduk tunggu. Okay, akhirnya jadi rugi. Contoh saya tunjuk ni. Ni saya tunjuk kat grup saya lah. Yang ni. Okay, asal dah untung ni, nampak? Okay, 5% kan? Kalau saya ambil 3% pun dah cukup lah. RM700 kan? Okay, sekarang ni dah tinggal negatif 3%. Okay, tapi kalau dia bawah 21 sen nanti yang saya akan cut loss lah. Saya akan rugi dalam RM800 ni lah. RM800 ni. 800 ataupun lebih daripada 800 lah. Okay, sebab saya nak cut loss dia dekat 21 sen ke bawah ni, saya akan cut loss. Tadi dia dah turun 20 sen setengah ni, tapi kita still boleh pegang lagi lah. Selagi dia nampak ni downtrend line ni. Okay, downtrend line tapi dia dah pecah. Dia pecah, dia test balik ke bawah. So kita harap dia akan naik balik. Okay, faham tak apa saya cakap downtrend line tu? Ni downtrend line ni. Okay, downtrend line tu maksudnya harga dulu dia jatuh ke bawah. Tapi sekarang ni dia dah pecah downtrend tu. So sekarang ni dia kena bertahan atas daripada downtrend line tu. Kalau dia masuk balik ke dalam, dia akan jatuh ke bawah lagi. Okay. Sebab tu saya letak signal tu, nampak? Ni signal satu lagi signal kat bawah tu. Supaya saya tahu, okay, kalau dia jatuh ke bawah ni, okay, dia jatuh ke bawah, contohnya saya kena buat sesuatu lah. Saya dah letak signal lah. Okay, saya dah letak signal. Okay, faham tak? Faham betul. Faham Okay. betul? Right. Kalau masa jangka pendek, contohnya ni hari satu hari. Yang ni yang 15 minit. So kita tunggu dia jangan jatuh daripada trend line ni. Okay, jangan jatuh daripada trend line ni. Kalau dia jatuh daripada trend line ni, dia akan jatuh balik. Ke bawah ni. Okay, cuba bayangkan kalau you dulu beli harga, okay, pernah naik sampai 68 sen ni. Okay, duk tunggu. Okay, boleh naik ni. Teknik harapan dia panggil. Tunggu, turun lagi, turun. Sampailah 20 sen. Okay. Tu kadang-kadang tu kalau kita rasa dia nak downtrend tu memang dia downtrend. Okay, kalau dia nak break tu, okay. Petanda baik. Tapi kadang-kadang dia break, okay, dia panggil fast breakout. Sekejap kucing saya ni nak minta masuk pula. Dia tak pandai buka pintu sendiri. Dia duduk gegar-gegar je pintu tu. Okey, faham ke? Yang ni sikit lah untuk technical. Okey, ni untuk technical. Okey, kenapa kita kena perhatikan dia breakout. Okey, buy on breakout. Ini namanya buy on breakout. Saya buy ni buy on breakout, BOB, buy on breakout. Tapi kalau jadi fast breakout, cut loss. Okey, cut loss. Jangan nak tunggu teknik harapan. Okey, kalau dia fast breakout. Tapi sekarang ni masih lagi boleh tak pegang? Okey, dia belum lagi break lagi kan ke bawah balik kan? Kan? Okey, so maksudnya boleh pegang lagi lah. Dan volume pun ada. Okey, volume pun ada. So boleh pegang lagi, kita tunggu dia break sekali lagi. Sebab apa dia tak lepas 23 ni? 23 ni adalah resistant gun. Gun square of 9 tu. Nampak dia sentuh. Lepas tu dia turun balik. Okay. So gun ni kadang-kadang boleh pakai lah. Most of the time boleh pakai. Yang saya cerita gun square of 9 tu kan. Memang boleh pakai. Memang banyak trader dekat Malaysia ni
Dia menggunakan ni sebagai support and resistance. Okay, dia menggunakan ni sebagai support and resistance. Okay, kita balik kepada macam ni lah. Kita rehat selama 15 minit, boleh? Boleh Doktor. Boleh Okay, Doktor. kita rehat selama 15 minit untuk saya sambung lecture. Okay, saya belum masuk lagi lecture yang ni. Lepas tu kita akan masuk lecture ni. Right, so kita stop dulu video ni. Okay, stop dulu. Lepas tu saya sambung balik. Okay, kita sambung pukul 4 suku. Okey Doktor. Okey Doktor.